Salam guys, Muaz Malik di sini. Selamat datang ke rancangan Tech Bebel. Jadi pada hari ini, aku nak bercerita sedikit berkenaan dengan pengalaman aku menggunakan iPhone 12 mini sebagai daily driver aku lah. Walaupun dia tak lama aku gunakan benda tu. Tapi aku nak share lah dengan korang kan pendapat aku. Jadi untuk bercerita berkenaan dengan iPhone 12 mini ni, kita kena balik ke beberapa bulan yang lepas lah sebelum video unboxing iPhone 12 mini tu. So pada masa tu, aku memang dah buat keputusan lah. Aku kata okay, dah tiba masa untuk aku cari daily driver yang terbaru. So masa tu aku menggunakan Asus ROG Phone 3. And then bila Apple announce siri iPhone 12 tu kan, aku memang macam tertarik jugalah. Dia datanglah perasaan nak menggunakan Apple punya produk balik kan, nak gunakan iPhone kan. Jadi dalam 4 siri iPhone 12 tu, aku memang decide untuk go for iPhone 12 mini. Sebab iPhone 12 mini ni dia punya design nampak lebih unik lah, nampak compact lah. Ataupun senang cerita kalau dipendekkan tu sebenarnya aku memang tak ada bajet lah. Bajet aku cukup-cukup untuk go for iPhone 12 mini je pada masa tu. Nampak tak? Jujur kan. So cerita jujur, apa benda cerita bagi habis sini lah kan. So aku pun masa tu buatlah pre-order. Aku pre-order untuk iPhone 12 mini, and then phone pun sampai. Lepas tu aku pun buat video unboxing. Korang pun mesti dah tengok dah video unboxing tu. Dan lepas tu aku pun apa lagi, aku gunakanlah iPhone 12 mini ni sebagai daily driver aku. Tapi akhirnya berlaku sedikit kesedihan lah, di mana sebenarnya aku gunakan iPhone 12 mini tu, aku rasa tak sampai sebulan pun aku pakai. Memang kejap gila. Lepas tu aku macam oh that's it lah. Aku memang tak boleh go lah dengan phone ni lah. Memang tak kena dengan jiwa aku. Jadi sejak daripada hari aku meninggalkan iPhone 12 mini tu, iPhone 12 mini aku ni iPhone 12 mini ni, dia memang jadi macam barang pameran je lah dekat studio aku ni kan. Memang aku tak guna langsung. In fact memang aku planning nak jual pun kan. Aku duk menangguh nak buat video ni. Sebab yelah nak buat video ni mesti nak buat B-roll, tunjuk produk sikit kan. So aku memang perlukanlah smartphone ni. Jadi maknanya lepas video ni up je, memang aku akan jual iPhone 12 mini ni. Memang aku tak boleh nak pakai phone ni. Jadi dalam video kali ni, panjang benar intro kan. So dalam video kali ni, aku akan share pada korang semua. Aku akan bagi tahu pada korang semua pendapat peribadi aku sendiri. Ni disclaimer tau. Pendapat peribadi aku sendiri berkenaan dengan benda yang aku tak puas hati lah dengan iPhone 12 mini ni. Mungkin bagi kebanyakan daripada korang, benda ni, isu yang aku akan bangkitkan ni adalah something yang no big deal sangat. Tapi bagi aku personally, untuk orang yang kedekut macam aku ni, memang benda tu aku memang tak boleh nak terima lah. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, korang mesti dah tak sabar nak tahu kan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom kita mulakan video ini. Let's go. Jadi straight to the point. Apa benda sebenarnya Muaz? Apa benda yang kau tak puas hati sangat dengan iPhone 12 mini ni? Tengok review dekat luar, semua orang kata, iPhone 12 mini ni the best. Compactnya, shocknya. Well, yes, memang betul. Macam korang tengok review-review yang diorang duk cakap iPhone 12 mini ni best. Benda tu memang perlu aku akui. iPhone 12 mini ni memang very powerful. In fact, kalau sekarang ni korang sedang mencari sebuah smartphone yang compact, memang iPhone 12 mini ni lah jawapan dia. Tak ada benda lain lah. iPhone 12 mini ni is the best compact smartphone in the world right now lah bagi aku. Tapi walau macam mana pun, walaupun dia the best smartphone compact smartphone in the world right now, aku still tak berapa puas hati lah menggunakan iPhone 12 mini ni sebagai daily driver aku. Jadi antara main reason yang membuatkan aku memang terlampau turn off and tak boleh go dengan iPhone 12 mini ni adalah pada skrin hadapan dia. Jadi kat sini korang jangan salah faham. Skrin 5.4 inch HDR OLED XDR display ni memang bagus. Itu benda yang perlu aku akui. Dia punya skrin memang powerful. Aku memang suka dengan color calibration daripada Apple kan. Dia memang nampak natural. Dia tak sama macam kebanyakan OLED lain yang terlampau vibrant sangat ke. Dia tak ada. Dia memang just nice lah dengan mata korang. And bila Apple tahu ni, diorang decide untuk ditch penggunaan skrin jenis IPS yang diorang gantikan dengan skrin OLED ni, memang itu antara benda yang membuatkan aku rasa tertarik lah dengan siri iPhone 12 yang kali ni, yang terbaru ni. So dengan penggunaan OLED ni, kita akan dapat banyak kelebihan lah berbanding skrin IPS kan. So macam korang pasal, kalau bandingkan tahun lepas, tahun ni dia punya bezel dia memang nipis gila lah. Tak tebal lah macam iPhone 11 dengan iPhone XR dulu kan. And then bila dia OLED tu, macam aku cakap tadi lah, dia punya color dia tu, color reproduction dia tu memang lebih cantik. And aku
aku sendiri memang personally memang aku suka gunakan fungsi True Tone Display tu kan, yang mana dia akan ubah color temperature untuk skrin dia ni ikut pada kawasan bila kita pakai smartphone tu. So overall dia punya skrin memang best gila. In fact, sebagai info tambahan, skrin yang terdapat pada iPhone 12 mini ni, dia merupakan skrin untuk siri iPhone 12 ni. Skrin iPhone 12 mini ni dia mempunyai pixel density yang paling tinggi sekali. So ini makna segala konten yang dipaparkan tu memang super sharp gila. So nampak tak? Aku memang puji habis lah ni. Memang puji habis lah skrin yang terdapat pada iPhone 12 mini ni. Tapi itulah. Tapi walau macam mana pun kan, memang satu benda yang aku memang tak boleh terima bila aku dah laburkan RM3,399, yang mana jumlah harga tu dia bukannya murah, dia mahal, memang banyak, memang mahal kan. Bila aku dah laburkan duit sebanyak itu and aku masih lagi dapat skrin yang menggunakan refresh rate 60Hz, dan benda ni memang aku serius lah, aku memang tak boleh nak terima. Yes, pertama sekali aku memang perlu berterima kasih kepada Apple lah, sebab Apple dia memang mampu untuk memberikan optimization animation yang bagus lah untuk iOS dia orang. So dari segi pergerakan bila kita scrolling, animation bila kita masuk kan, dia macam screen masuk macam tu, memang dia nampak smooth, nampak nice. And kalau korang nak argue lah apa masalahnya, 60Hz okey je kan, selama ni pun pakai okey je kan. Yes, memang okey. In fact, kalau setakat korang nak guna untuk main game ke, ataupun korang nak guna untuk tengok movie ke, YouTube tu semua, mostly paling tinggi boleh pergi pun 60 fps kan, 60Hz je. So apa isunya, boleh je pakai kan. Yes, memang boleh pakai. Aku tak kata teruk pun. Ada aku kata teruk ke? Tak kan? Aku tak kata teruk. Memang boleh digunakan. Tapi korang kena faham, aku ni datang daripada dunia Android, yang mana dalam dunia Android untuk price range yang macam tu memang tak masuk akal lagi lah smartphone tu didatangkan dengan skrin 60Hz saja. So mostly kebanyakannya memang dagu paling busuk pun 90Hz lah. So macam aku dah gunakan 90Hz, 120Hz, 144Hz kan, ROG Phone 3 ni. Ni 144Hz. So bila kita dah, aku punya mindset adalah bila smartphone tu harga dia mahal, so dia sepatutnya tak ada kompromi lah. And dekat iPhone 12 mini ni ataupun mana-mana siri iPhone 12 lah, dia ada kompromi, iaitu skrin dia tu 60Hz display. Memang tak sedap lah. So macam aku sendiri personally, aku banyak gunakan smartphone aku tak main game. Aku tak berapa selalu sangat main game, tapi selalunya aku akan gunakan smartphone aku untuk tujuan entertainment lah, di mana aku akan gunakan smartphone aku untuk tengok Netflix, and mostly kebanyakan masa aku akan habiskan dekat YouTube. Dan last kali of course lah, selain daripada entertainment untuk tengok movie tu, aku akan guna social media lah. So bila aku gunakan social media, dekat sini lah yang benda ni dia hit aku. So contohnya bila aku gunakan Facebook, aku gunakan Twitter kan, bila kita scrolling kat dalam tu kan, aduh aku tak dia boleh macam, yalah, mata dah biasa pakai 120Hz. So bila 60Hz tu dia boleh nampak macam boleh nampak lah dia punya unsmoothness dia tu kan. So itulah memang payah lah aku nak terima benda ni. Kalau lah let's say lah ni cerita let's say lah kalau iPhone 12 mini ni kan, dia dijual pada harga jualan yang murah lah, dalam RM2,000, which is memang agak mustahil lah untuk diorang jual pada harga jualan macam ni. Tapi kalau ni cerita kalau dia dijual pada tanda harga jualan macam tu and dia masih lagi gunakan skrin yang 60Hz ni, then okay, no problem. Aku memang tak ada isu, aku takkan argue pun pasal benda ni. Tapi itulah, memandangkan dia punya harga jualan dia tu memang memang flagship lah, harga dia memang RM3,000 lebih ke atas kan, and masih lagi 60Hz, benda ni memang aku tak boleh nak terima. Korang cakap lah macam mana pun, aku memang tak boleh kan. Aku memang tak boleh, sebab korang kena faham, aku datang daripada dunia Android, yang mana dalam dunia Android ni untuk price range macam tu, dia memang tak ada kompromi dah. Semuanya semua flagship habis lah. So sebab tu bila aku gunakan iPhone 12 ni, iPhone 12 mini ni, aku terasa macam terdapatnya kekurangan dekat situ, and aku tak rasa kebaloyan macam tak kena. Aku tak rasa berbaloi lah bila keluarkan duit sebanyak itu and masih lagi dapat skrin 60Hz. Tapi dekat sini aku faham juga. So let's say lah kalau korang ni datang korang memang tak pernah guna Android lah. Sebelum ni memang korang gunakan iPhone je kan. So daripada mula-mula korang guna smartphone pun memang korang gunakan iPhone kan. So kalau korang memang daripada dunia Apple, korang memang menggunakan iPhone, and then bagi aku benda ni dah, argument aku ni memang dah tak valid lah. Sebab sebelum ni pun memang korang gunakan skrin yang menggunakan
menggunakan high refresh rate 60Hz. So korang takkan rasa lah perbezaan dia tu. Tapi macam aku ataupun korang kat luar sana yang sebelum ni dah menggunakan flagship Android, yang mana flagship Android semua memang dah datangkan dengan screen high refresh rate kan, 120Hz, 144Hz. So bila korang dah biasa, dah merasa benda ni, and bila korang bayar pada harga yang sama dan korang masih lagi dapat 60Hz, dan benda ni memang tak boleh nak diterima lah. Serius, tak boleh nak diterima. So memang panjang aku bercerita, aku membebel berkenaan dengan skrin dia ni, sebab benda memang antara skrin ni benda yang paling penting lah bagi aku kan, untuk mana-mana smartphone pun. Sebab skrin ni adalah tempat di mana kita akan habiskan banyak masa dekat smartphone tu. Bukan kamera ke, bukan apa ke, memang skrin tu. Memang korang nak buat apa pun dekat smartphone ni, korang akan pandang skrin. So bagi aku skrin ni memang sangat penting. So sebab itulah aku borak lama gila berkenaan dengan skrin ni kan. Jadi itu satu berkenaan dengan benda yang aku tak boleh nak terima berkenaan dengan iPhone 12 mini ni. Kemudian benda yang kedua aku tak boleh terima berkenaan dengan iPhone 12 mini ni ialah setup speaker dia. Yes, iPhone 12 mini ni dia menggunakan setup stereo speaker. Tapi walau bagaimanapun, teknologi speaker yang digunakan pada iPhone 12 mini ni dia tak sama tau macam yang terdapat pada iPhone 12, iPhone 12 Pro dengan iPhone 12 Pro Max. Jadi bila korang gunakan iPhone 12 mini ni, korang akan dapat rasalah perbezaan dia tu. Yang mana dia punya bunyi dia tu, yes, dia mempunyai bunyi yang kuat, lebih kurang sama dengan seri yang lain. Cuma perbezaan dia adalah dari segi dia punya bunyi bass yang memang agak kurang terasa lah. Jadi untuk orang yang macam aku cakap tadi, mostly aku banyak habiskan masa aku dekat smartphone ni untuk tujuan entertainment. And bila aku duk layan YouTube kan, aku tengok, aduh, aku dengar memang bunyi dia memang kelam, aku memang jadi tak puas hati lah. And lagi satu, korang kena bayangkan lah, aku datang daripada ROG Phone 3, yang mana ROG Phone 3 dia punya speaker dia tu boleh kata memang antara yang terbaik lah yang ada dekat market sekarang ni. And bila aku gunakan iPhone 12 mini ni, dia punya speaker dia macam tak melambangkan harga dia, memang aku bengang lah. Korang bayangkan bunyi sound speaker daripada iPhone XR adalah lebih baik daripada iPhone 12 mini ni. Bayangkan iPhone XR kot lagi bagus. So memang tak masuk akal kan, bayar mahal dapat speaker macam ni. Memang, aku memang menyirap lah. Memang dua benda ni, macam aku cakap tadi, dia punya screen 60Hz, lepas tu dia punya speaker ni, dua benda ni je dah cukup dah membuatkan aku memang meluat nak gunakan iPhone 12 mini ni sebagai daily driver aku. Tapi walau macam mana pun, tak semuanya buruk lah berkenaan dengan iPhone 12 mini ni. Ada juga benda-benda yang elok. Contohnya aku kena admit pada korang semua yang mana, kamera dia, kamera utama dia, kamera ultra wide dia, kamera selfie dia memang terbaik. Tak kisahlah korang nak guna untuk ambil gambar ke, korang nak ambil video ke, memang best. Memang totally flagship lah. Kat sini memang flagship. There's no doubt. Memang aku takkan argue pasal benda ni. So mostly gambar yang korang ambil tu memang akan dapat detail yang super cukup. Color dia pun tak berapa nak over sangat kan. Mostly lebih ke arah natural. So bila gambar dia tu dia macam tak berapa nak touch up sangat, dia memang nampak natural. So senang bila aku nak guna untuk edit. Sebab mostly bila kita ambil gambar, ataupun bila aku ambil gambar, lepas aku ambil gambar, aku akan pergi ke Lightroom dulu. So aku akan edit gambar aku dulu, touch up warna semua, apa benda, exposure semua, then barulah lepas tu aku akan post dekat aku punya social media. So dengan gambar dia yang natural tu memang memudahkanlah kerja aku nak edit dekat Lightroom tu kan. Lepas tu satu lagi untuk video. So untuk video memang totally powerful. Aku boleh kata lah kat sini, kalau sekarang ni korang nak jadi vlogger ke apa ke kan, instead of korang beli compact camera, better korang beli iPhone 12 mini ni, ataupun iPhone 12 ke, atau 12 Pro, 12 Pro Max kan. Dia punya camera capability memang powerful gila untuk video. And then selain itu, dia juga ada banyak juga feature-feature yang masih lagi dia ada macam dulu. Pertamanya dia ada wireless charging, kemudian dia ada IP68, so boleh kena air tu semua. Dia punya rekaan pun memang cantik. Rekaan dia rekaan baru. Actually bukan rekaan nampak baru lah. Dia tiru siri macam siri iPhone 4 dulu kan. Jenis petak-petak tu kan. So bila pegang tu dia memang rasa sedap, rasa premium, rasa flagship. Dan satu lagi disebabkan dia memang compact, dia memang ringan. So memang sesuai lah untuk kegunaan one-handed usage kan. And kena pula iOS ni, dia sebenarnya kalau korang perasan, dia punya rekaan dia tu adalah lebih mesra untuk one-handed usage. So let's say macam kalau korang nampak macam ni kan, aku nak go for dia punya notification drawer, aku just boleh angkat jari aku, terus keluar kan. Tak payah nak buat gimnastik nak
macam tu kan, tak nak pakai, ataupun nak kena pakai dua tangan, benda tu semua tak perlu. So aku just swipe macam ni, notification. Aku swipe ke sini dah dapat pergi dekat dia punya control panel kan. Ataupun aku nak go for back kan, back button tu sampai. Memang disebabkan skrin dia tu compact and kecil, so jari aku memang boleh pergi ke mana-mana saja, memang tak ada masalah. Tapi berdasarkan pengalaman aku, kalau korang baru beli iPhone 12 mini ni, korang akan memula tu korang akan ada sedikit masalah dekat typing lah, di mana dia akan ambil masa dalam lebih kurang seminggu macam tu untuk korang biasakan diri korang untuk typing kan, dengan satu tangan, supaya dia tak ada masalah tertypo ke apa kan. Sebab dia punya layout untuk dia punya keyboard dia tu, dia kecil sikit, dia tak sama macam yang dekat skrin yang besar-besar kan. So benda tu je lah dia akan ambil masa. Tapi once bila korang dah biasa, benda tu tak jadi satu masalah. And then last kali kita sampai ke bahagian bateri, yang mana dekat bahagian bateri ni korang mesti ingat aku nak kutuk bateri dia. Tak, aku tak kutuk, aku sebenarnya nak puji dia punya bateri dia. Jadi by this time pun korang sedia maklum yang mana iPhone 12 mini ni disebabkan dia mini, dia compact, dia kecil, so dia punya size capacity bateri dia pun kecil. So bateri dia dalam 2200 mAh something macam tu lah, memang kecil lah. And untuk tahun 2021 ni memang macam tak masuk akal kan, kenapa sebuah smartphone masih didatangkan dengan capacity bateri sekecil ini kan. Tapi walaupun didatangkan dengan size bateri sebesar tu kan, overall bila aku pakai tu, aku boleh dapat dalam satu hari tu SOT dalam 4 hingga 5 jam lah, which is bagi aku 4-5 jam untuk sebuah bateri sebesar ini memang agak baik lah sebenarnya. Of course lah, kalau dia bagi capacity bateri yang lebih besar, korang akan dapat screen on time yang lebih baik lah. Tapi ini kita cerita benda yang dah ada. So 2227 mAh tu ditambah dengan size dia yang compact macam ni, dengan ringan semua, and korang boleh dapat screen on time, masih lagi boleh dapat screen on time 4 hingga 5 jam macam tu. Bagi aku memang kira dah okey lah, memang okey sangat lah dia punya smartphone, dia punya bateri dia ni. And kena pula memang kalau korang beli iPhone 12 mini ni, memang korang takkan gunakan untuk gaming, sebab memang agak tak logik untuk korang akan gunakan skrin kecil macam ni untuk gaming. So mostly korang akan gunakan untuk social media, untuk tengok YouTube, layan internet tu semua kan. So 4-5 jam ni dah kira okey lah kan. And last kali benda yang aku paling suka berkenaan dengan iPhone 12 mini ni mestilah berkenaan dengan dia punya performance lah kan. So dengan penggunaan A14 Bionic yang diorang pakai dekat kesemua series iPhone 12 tu, itu memang no doubt lah, sebab kita tahu A14 Bionic ni memang boleh dikatakan chip yang antara chip terbaik lah, chip smartphone SoC terbaik lah dekat dunia sekarang ni. And benda tu memang aku tak boleh nak sangkal. Jadi itulah dia cerita kenapa aku tak gunakan iPhone 12 mini ni sebagai daily driver aku. And last kali aku end up menggunakan Samsung Galaxy S20 FE. Kenapa aku go for S20 FE 5G ni? Kalau nak cerita dalam video ni kan jadi lagi panjang kan. Tapi tak apa, itu kita cerita lain lah. Lain kali lah kita cerita, okay? Jadi itulah dia reason dia, and kenapa dah lama sangat still tak keluar video review untuk iPhone 12 mini ni. Sebab memang aku tak guna pun phone ni. Jadi kepada korang kat luar sana, adakah korang patut ikut apa jejak langkah aku untuk ditch iPhone 12 mini ni? Tak. Korang jangan buat macam tu. Ini adalah lebih kepada pendapat peribadi aku sendiri. Benda yang aku tak berapa suka berkenaan dengan iPhone 12 mini ataupun mana-mana siri iPhone 12 untuk tahun 2020. Tapi apa benda yang aku tak suka ni tak semestinya sama dengan apa yang korang tak suka kan. So nasihat aku, pertama sekali, kalau korang nak go for iPhone 12 mini ataupun mana-mana siri iPhone 12, pertama korang kena tanya pada diri korang sendiri, apa priority utama korang bila korang beli sebuah smartphone tu lah. So macam aku ni, aku punya priority utama aku adalah skrin dia terlebih dahulu. Bukan kamera ke bateri ke apa, bukan. Memang skrin adalah priority utama aku. So bila aku nak beli smartphone, aku akan tengok skrin dia terlebih dahulu. Aku puas hati tak dengan kualiti skrin dia, dengan apa feature-feature yang dia tawarkan. Kemudian bila aku dah tengok skrin, aku tengok dia punya speaker dia pula. Sebab yalah, macam aku cakap tadi, aku banyak gunakan smartphone aku untuk tujuan entertainment. Tapi priority aku ni mungkin tak sama dengan korang. Mungkin korang kalau nak beli smartphone tu, priority utama korang adalah kamera dia kan. So kalau priority utama korang adalah kamera, dia memang bagus lah kalau korang nak go for iPhone 12 ni kan, siri iPhone 12 ataupun iPhone 12 mini, sebab dia punya kamera performance ke untuk ambil gambar atau ambil video memang terbaik. So itu benda yang korang perlu tanya pada diri korang sendirilah kan, yang mana satu, apa priority utama korang. Tapi walau macam mana pun aku memang boleh bet lah kalau korang daripada siri iPhone yang sebelum-sebelum ni, bila korang nak upgrade ke iPhone 12, benda ni memang tak ada satu masalah untuk korang pun. Tapi let's say kalau korang ni datang daripada Android flagship kan, macam aku memang boleh guarantee lah,
Bila korang gunakan skrin iPhone 12 ni, korang mesti akan rasa kekurangan itu. So kalau korang macam ni, aku nasihatkan korang hold dulu niat korang untuk go for siri iPhone 12. Korang tunggu nanti next iPhone lah, iPhone 12s ke 12, 13 ke yang lepas ni. Sebab dengar-dengar rumors diorang kata akan datang dengan menggunakan skrin yang mempunyai higher refresh rate lah. Tak silap aku 120Hz kot. Aku tak nak minta banyak lah. Kalau dia tak bagi 120, 90Hz pun jadilah. Jadi bila scroll tu dia rasa lebih smooth lah daripada 60 kan. Dan kemudian satu lagi, untuk siapa-siapa yang nak go for iPhone 12 mini ni, dekat sini, yang ini memang serius. Yang ini memang serius bagi pendapat aku. Korang kena fikir terlebih dahulu sama ada korang betul-betul boleh terima tak iPhone 12 mini ni. Sebab bagi pendapat aku, walaupun aku ni seorang yang suka, yang gemar menggunakan smartphone yang compact, bagi aku iPhone 12 mini ni memang dia tersangat compact lah untuk digunakan pada zaman sekarang ni. Sebab aku tak rasa semua orang akan rasa selesa lah bila menggunakan smartphone sekecil ni pada tahun 2021 ni. So nasihat aku, kalaulah korang nak go sangat for, memang bajet korang cukup-cukup, korang nak go for siri iPhone 12 tapi bajet korang memang cukup-cukup je, ada RM3,399 je untuk go for iPhone 12 mini ni, nasihat aku korang sabar, kumpul duit kan, tambahlah, tak apa, sikit je lagi, tak apa, tambah walau macam mana pun tambah sikit duit lagi, jadikan cukup sampai RM3,899 and go for siri iPhone 12. Go for iPhone 12, jangan go for iPhone 12 mini ni. Sebab dengan iPhone 12 tu, korang akan dapat lebih banyak benda yang lebih bagus lah, terutama dia speaker yang lebih baik lah, and benda yang paling penting sekali, skrin yang lebih besar lah kan, kalau nak bandingkan dengan iPhone 12 mini yang compact yang kecil ni. Melainkan kalau korang memang sedang mencari smartphone yang compact, then memang macam aku cakap pada awal video tadi lah, iPhone 12 mini ni adalah smartphone compact terbaik yang korang boleh dapatkan sekarang ni pada tahun 2021 ni. Okay guys, so sampai di sini saja kita punya tech bebel untuk hari ini. Panjang gila aku bebel untuk hari ini. Aku tak tahu korang still tengok lagi ke tak, tapi tak apa, nama pun tech bebel, so kita bebel lah kan. Sebab tu aku malas nak buat review, sebab kalau aku review, aku akan sentuh benda-benda tu kejap sangat, tak pas kan, dia geram, dia kena bagi cukup-cukup kan. So itulah antara sebab kenapa aku tak boleh nak go for iPhone 12 mini ni. So sebab itulah aku akan jual iPhone 12 mini ni, and tengoklah, tak tahulah aku nak go for iPhone 12 ke ataupun tunggu siri iPhone yang seterusnya kan. Sebab aku macam mana pun kena ada juga satu smartphone iPhone sebagai aku punya device, wakil Android, wakil untuk iOS lah. Sebab kat office aku ni, dekat studio aku ni ada banyak wakil untuk Android. So iPhone 12 mini ni je sekarang wakil untuk iOS. So kena cari satu smartphone. Mungkin aku cari yang murah juga, iPhone XR ke, aku beli satu lagi. Sebab iPhone XR aku yang aku beli sebelum ni aku dah bagi orang rumah aku, so mungkin aku beli lagi satu just untuk sebagai punya revision lah kan, untuk iOS, dunia iOS kan, tak nak ketinggalan kan. Jadi sebelum kita berpisah, aku ingin pesan sekali lagi, ini adalah lebih kita cerita ni, aku cerita dengan korang ni adalah lebih kepada pendapat peribadi aku. Memang segala kenyataan ni adalah bersifat peribadi. Kalau korang rasa korang tak boleh nak terima aku punya pendapat ni, then aku tak boleh nak cakap apalah. Kalau kau boleh terima, baguslah kan. Mungkin ada relevan aku cakap, mungkin ada yang tak relevan. So mungkin kalau kita boleh komen-komen lah kat bawah, okay? And macam biasa juga, kalau korang rasa video di best, jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye bye.